guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran secara live di page Adila Rahim. Ada tak? Okay. Oh, saya rindu nak buat live. Sebab apa? Kita dah sepatutnya lah live. Saya buat live pada minggu lepas, 2 minggu lepas. Kita dah, masa tu kita dah 89. So hari ni baru dapat cover balik. Okay, untuk live bersama dengan anda semua. Kejap, saya nak share dulu baru saya nak boleh fokus kepada kamera. Kejap malam ni saya pakai kamera lain. Nampak putih semacam je. Kejap. Live. Okay. So macam mana dengan anda semua? Okay ke okay? Ya Allah, rindu sangat. Sebab selalunya, bayangkan setiap 2 hari saya berkongsi dengan anda semua secara live. Bayangkan saya tinggal 1 minggu tak buat live. Saya tinggal 4 siri tak buat live. Okay, minggu lepas sementara saya nak menunggu yang lain masuk live. Okay, minggu lepas saya travel. Ada banyak sangat hal. Ada kelas, lepas tu ada training. Okay, kita buat in-house training sekarang. So minggu lepas kita ada di Bentong. Lepas tu kita pergi Penang. Lepas tu apa lagi, kat mana lagi? Lepas tu kita pergi Citra. Lepas tu patah balik KL. Lepas tu kita pergi ada training dekat Cameron. Bukan Cameron, dekat Genting Highlands. So banyak sangat aktiviti saya, padat. Jadi bila nak buat live, so saya kena simpan energi saya bercakap secara live dan saya kena fokus kepada kelas. Okay, siapa yang bersiaran dengan saya sekarang? Alah, baru tinggal seminggu dah tak ada dah nak live bersama dengan saya. Sekejap, saya tengok. Alright, okay, tapi tak apa, saya nak teruskan juga. Apa topik yang saya nak share dengan anda semua berkenaan dengan sales goal. Okay, sales goal kita akan sukses. Ianya bergantung kepada tim yang committed. Alright, bergantung kepada tim yang committed. Okay, itu topik yang saya nak bincangkan dengan anda semua. Okay, alright. Hai. Okay, siapa bersama dengan saya boleh komen hai supaya saya nampak. Siapa tu? Sekejap. Hai, welcome to Sales Millennial. Okay, jadi sebelum saya mula, saya nak doakan anda semua. Semoga yang menonton ini dilancarkan perjalanan bisnes anda, dipermudahkan rezeki anda, dan juga saya mohon, kita sama-sama mohon supaya para malaikat juga mendoakan kita supaya diberi orang kata apa? Diberi kefahaman kepada kita untuk kita belajar sesuatu. Boleh? Okay, jadi lama betul tak bersiaran. Saya pun dah lupa dah skrip. Okay, tanpa lengahkan masa, topik hari ni, malam ni, topik yang sangat best yang saya nak kongsikan pada anda berkenaan dengan sales goal. Okay, right. Sales goal tadi saya dah kata ianya bergantung kepada kita punya ataupun kepada tim yang sangat committed. Okay, jadi bagaimana? Betul ke yang saya nak
share dengan anda ni. Okay, betul ke sales kita bergantung kepada team yang sangat committed? Alright. Okay, jualan ataupun servis bergantung kepada committed pasukan kita, bergantung kepada committed kita dalam setiap gerak kerja sebagai seorang salesperson. Betul? Kan? Jadi sama ada kita ada produk ataupun sama ada kita menjalankan jual produk ataupun jual servis. Okey, mana-mana produk lah. Okey, sama ada kita stokis, kita agent, lagi apa lagi, dropship, kita team sales, kan? Lagi apa lagi? Ataupun kita buat jualan di website. Sekarang ni yang terbaru, kita boleh buat jualan menggunakan chatbot. Dan kami di Y3 Asia pun dah kena seiring dengan teknologi update dalam closing. Okey, kami juga dah pun menggunakan chatbot. Okey, alhamdulillah. Alright, so ada orang kata dalam sistem dalam sistem Pareto 80-20. Okey, 80-20 memainkan peranan orang kata dalam misbah orang kata pasukan 80-20. Okey, maksudnya dalam 100 agent ataupun 100 reseller, kita akan ada 80 yang biasa-biasa, 20 lagi luar biasa. Itu sistem Pareto. Okey, kenapa saya tak nampak orang dengan saya? Kena slide ke apa? Maafkan saya. Okey, saya tak nampak siapa yang ada. Ada mata-mata tapi tak nampak. Mungkin saya baru first time nak live balik, tak keluar. Okey, apa tadi saya cerita? Sistem Pareto kan? Okey, tapi dalam dunia jualan, saya nak bagi tahu anda, pengurus atau leader yang betul-betul mengenali agent dia, mengenali reseller dia, yang mengenali pasukan dia, sales mereka akan, orang kata apa, mereka ni leader atau pengurus jualan ni, mereka akan tahu di mana kekuatan yang ada, ataupun mereka ni tahu bagaimana nak maksimumkan agent ataupun team sales mereka 100%. Sebab apa? Sebab mereka ni mengambil tahu, mereka ni mengenali setiap orang ataupun setiap pasukan yang ada. Alright. Jadi peranan leader sangat penting dalam membangunkan setiap salesperson dalam syarikat. Okey, dengan hanya mengenali dan jelas dengan aktiviti setiap salesperson yang ada. Okey, dan dari situ, percaya ataupun tidak, kita sebenarnya boleh break rule 80-20. Kita akan dapat lebih daripada sistem Pareto tadi, kalau kita betul-betul guna, ataupun kalau kita betul-betul ambil tahu, kita mengenali pasukan kita, kita akan boleh break the rule, break the system tu. Okay, sebab apa? Bila kita dah kenal, kita akan guna semaksimum yang boleh. Alright. Okay, hi, welcome to Sales Millennial. Malam ni Dila share dengan anda berkenaan dengan sales goal kita. Ianya bergantung kepada team yang committed. Okay. Alright. Cikgu saya, guru saya dalam industri insurance, dia pernah share
Okey. Dia kata saya ada 15 ejen. Okey, saya ada 15 ejen, tapi satu ejen dia ada skill, ada knowledge yang boleh beat 99 ejen dekat luar sana. Hebat tak? Okay, seorang ejen boleh beat 99 ejen dekat luar sana. Dia hanya ada 15 ejen sahaja, tapi seorang ejen boleh beat 99 ejen. Itu perkongsian beliau. Okey? Nampak tak macam mana guru saya ni ada orang kata tim yang sangat hebat. Okey? Okey, jadi kat sini betul lah kan? Sales goal kita, right? Sales goal kita akan berjaya bila mana ada pasukan yang sangat committed. Alright, saya tak nampak orang. Macam mana saya nak buat? Okey, tak apalah. Kita teruskan dulu. Alright. Bagi yang ada soalan nak tanya saya malam ni, tinggalkan soalan anda di ruangan komen. Ada 10 orang tapi saya tak nampak. Minta maaf, saya tak nak sebut anda. Tapi saya welcome anda semua. Welcome to Sis Melina. Alright. Hi, thank you for the love. Okay. Jom, itu yang saya nak bincangkan bersama-sama malam ni. Okay, apa yang saya maksudkan dengan sales goal. Alright. Bantu saya bagi love. Okay. Share. Dan yang paling penting, saya nak anda semua yang tonton live malam ni ambil peluang untuk catat nota-nota yang saya bagi ni. Okay, supaya ianya disimpan, anda simpan dan anda boleh juga kongsikan kepada rakan-rakan seperjuangan anda yang lain lah. Okay, supaya kita sama-sama dapat sesuatu yang bermanfaat. Dan juga yang paling penting kepada kita sebagai seorang salesperson apa? Iaitu kita nak dapatkan sales idea. Okay, daripada perkongsian macam ni, walaupun hanya 30 minit sahaja, tapi anda boleh gunakan konten-konten saya sebagai sales idea anda. Alright, kita teruskan dengan perbincangan kita. Malam ni saya sediakan pada anda ada 3 kaedah. Okey, ada 3 kaedah bagaimana kita nak letakkan target. Okey, supaya tim jualan ataupun salesperson committed dengan goal ataupun dengan sasaran yang kita tetapkan. Alright. Ada 3 kaedah dia. Kaedah yang pertama saya nak berkongsi dengan anda secara live, secara percuma sahaja. Okey, kaedah yang pertama adalah apa yang kita perlu buat. Kita kena tunjuk gerak kerja bagaimana kita mendapatkan sasaran ataupun bagaimana kita mendapatkan goal sales kita. Okey. Tunjukkan gerak kerja bagaimana untuk mendapatkan sasaran. Alright, itu poin yang pertama. Baik, secara umum saya nak berkongsi dengan anda, bila kita ada tim ataupun bila mana kita ada pasukan jualan, kita perlu jelas, kita perlu maklumkan kepada mereka apa yang kita nak capai. Okey, apa yang kita nak capai ataupun apa sasaran jualan kita. Alright? Apa sasaran jualan kita? Okey. Contoh saya bagi secara umum, okey? Secara umum, sebab kita sekarang bersiaran secara live. Jadi saya kena cerita yang umum. Secara umum contohnya, okey, saya bagi contoh. Kita letak sasaran jualan kita
10,000 untuk 1 bulan. Dan 10,000 kita tetapkan kepada setiap individu. Okey? Jadi untuk capai sasaran 10,000 satu bulan kepada setiap salesperson, kita perlu letak ataupun kita perlu tunjuk gerak kerja bagaimana nak mendapatkan 10,000 untuk satu bulan. Okey, kita tak boleh kita rekrut orang, okey, sama ada kita rekrut agent, kita rekrut tim jualan, kita rekrut dropship, kita just petik je. Okey, bulan ni bulan ni contoh kalau saya leader, saya just petik je. Okey, saya nak 10k bulan ni. Saya nak 15k bulan ni. Okey, kita tak boleh buat macam tu. Kita kena ada ataupun kita kena jelas mana satu, okey, apa gerak kerja untuk mendapatkan jualan 10,000. Sampai macam tu untuk kita jelaskan kepada kita punya pasukan. Waalaikumsalam. Hai, welcome to Sales Millennial. Saya baru nampak komen. Waalaikumsalam, Cik Puan Siti. Hai, Cik Puan Nora. Hai, Cik Puan Salihah. Alright, thank you. Okay, welcome to Sales Millennial. Malam ni kita nak bincangkan berkenaan dengan sales goal. Alright? Okay. Tadi saya kata, okay, kalau kita nak pasukan kita buat jualan 10,000 untuk satu bulan, kita perlu ada gerak kerja yang jelas supaya mereka nampak apa sebenarnya sasaran jualan kita. Mereka nampak apa target jualan yang kita nak. Okey. Saya ada bagi tahu secara jelas, okey, mungkin dekat sini ada dapatkan ebook Tiada Rahsia Buat 10k. Okey, saya sudah maklumkan kita kena ada kena maklumkan pada pasukan kita prestasi awal bulan, akhir bulan dan lebih baik di tengah bulan. Okey? Sebab apa? Sebab kita kena tunjukkan gerak kerja kita sebagai leader, sebagai pasukan bersama, kita kena tunjukkan kepada mereka. Okey? Dan gerak kerja ni lah orang panggil blueprint. Sekiranya kita ada blueprint itu, kita jelas dengan blueprint itu, mudah bila kita nak rekrut, kita nak team kita follow kita, sangat mudah. Okay? Alright, faham? Okay. Jadi apa sekarang ni blueprint anda? Apa blueprint yang kita ada? Mahal tau. Kalau kita boleh buat jualan 5,000 sebulan, kita simpan blueprint tu, sangat mahal. Kalau kita boleh buat jualan 10,000, kita simpan blueprint tu, okey, dia akan jadi perkara yang sangat mahal. Saya bagi tahu anda, saya dah tunjukkan satu persatu. Okey, 2016, kan pada 2016 saya dah start menjual banyak produk. Okey, saya JV dengan banyak company. Okey, jadi daripada saya JV dalam syarikat tu, saya ada pengalaman dalam buat jualan. Saya keluarkan ebook Script Closing pada 2016. Dan seterusnya saya blueprintkan apa yang kami buat jualan, pasukan jalankan jualan. Kita start dengan 10,000. Saya blueprintkan 10,000 dan saya gunakan pada pasukan, dan juga saya hebahkan blueprint itu kepada orang lain. That's why saya kata, siapkan blueprint kita sebagai seorang salesperson. Sebab apa? Dia sangat berguna. Mungkin berguna untuk kita, bukan mungkin lah, memang berguna untuk kita, supaya kita senang nak rekrut orang-orang yang di bawah kita. Okay? Anak buah kita contohnya. Alright. Hai, terima kasih yang tag ramai-ramai tengok malam ni. Okay.
perkara yang kedua ataupun kaedah yang kedua, macam mana kita nak jelas ataupun kita nak letakkan sales target supaya team sales kita committed dengan kerja-kerja jualan. Okey, perkara yang kedua, kaedah yang kedua adalah kita kena letakkan SOP. SOP yang jelas kepada aktiviti setiap salesperson. Okey? Contoh, okey? Setiap hari, contohlah, okey, kita ada pasukan jualan yang join kita. Okey, pasukan jualan itu. Mereka perlu tahu apa polisi ataupun my policy. Yang ini saya ada share dalam kelas berkenaan dengan my policy. Alright, my policy ni bergantung kepada kita sebagai seorang leader ataupun anda ada daripada syarikat akan keluarkan my policy. Okey, kita kena ambil polisi syarikat dan kita kena bagi tahu kepada seluruh salesperson yang ada. Okey, dan kita sendiri bila mana kita nak rekrut pasukan jualan, kita pun kena ada my policy. Okey, kena ada my policy. Okey, contohlah apa polisi kita yang mereka bila nak bersama-sama dengan kita, mereka kena follow follow kita untuk capai setiap sasaran yang ditetapkan. Alright? Okey, antaranya apa? Okey, katakanlah polisi kita bila mana kita nak team kita follow. Okey, nak capai sasaran kan? Okey, kita nak mereka capai sasaran. Kita nak sama-sama capai sasaran. Okey, yang pertama apa? Antaranya polisi, kita kena buat prospecting 20 ke 30 orang dalam satu hari. Okey, polisi yang kita tetapkan. Apa lagi polisi yang seterusnya? Okey, bergantung kepada aktiviti kita. Prospecting kena buat. Okey, kita letaklah berapa prospecting yang kita nak buat. Yang kedua, berapa jualan ataupun berapa target yang perlu kita closing. Okey, contoh saya bagi kat sini, mungkin kita boleh letak dalam satu hari kita kena closing at least 10% hingga 15% closing rate. Alright, mengikut anda punya benchmark. Okey, setiap syarikat, setiap pasukan jualan, okey, ada benchmark dia. Sehari dapat closing berapa persen dan sebagainya. Tapi saya jelaskan secara umum, okey, at least sehari kita boleh tetapkan 10 ke 15% closing rate. Okey, yang ketiga, contoh aktiviti yang perlu dijalankan. Yang ketiga adalah kita perlu buat satu hari satu orang kita rekrut. Satu hari satu orang mesti ada rekrut. Okey? Right. Jadi inilah polisi yang saya bagi tahu anda, yang mana kita sendiri sebagai leader, kita sendiri kita nak ada kita ada anak buah, kita kena bagi tahu apa polisi yang ada, okey, supaya mereka jelas dengan aktiviti yang akan kita jalankan. Alright. Hai. Waalaikumsalam. Oi, ramai ni. Terima kasih. Welcome to Sales Millennial. Okey. Okey, setakat tu jelas. Okey, yang terakhir, kejap lagi bagi yang baru masuk, don't worry, tengok sampai habis dulu. Kejap lagi kita ada sesi recap. Okey, sekiranya anda ada soalan nak bertanya dengan saya, boleh teruskan menulis di ruangan komen. Nanti kalau nanti ada masa kita jawab soalan-soalan anda yang belum jelas. Okey? Okey.
Betul, satu hari satu orang kena rekrut at least. Okay, macam mana pun kita kena rekrut juga. Okay. Alright. Sama lah macam saya. Saya satu hari saya kena jumpa 3 ke 4 orang. Okay, 3 ke 4 orang. Sebab saya pun nak tahu, di samping saya berjumpa dengan orang, okay, saya nak tahu, saya nak belajar banyak lagi proses-proses dalam proses jualan, proses sales cycle. Banyak sangat. Alright. Okay, dan yang terakhir, kaedah yang ketiga yang saya nak share dengan anda malam ni, bina bonding ataupun bina hubungan yang baik dalam pasukan kita. Alright. Yang ini penting sekali. Okay, macam mana kita nak bina bonding yang baik dalam pasukan jualan kita? Okay, salah satunya kita boleh kenal antara kita. Okay, kita boleh kenal lebih rapat. Dan bila kita kenal mereka dengan lebih rapat, pasukan kita juga nak kenal kita dengan lebih rapat. Okay, kita wujudkan perjumpaan, kita buat makan malam reward, kita buat sesi coaching, kita buat high tea, jumpa-jumpa dengan pasukan. Apa lagi kita boleh buat? Sebab apa? Dari situ kita boleh interview, kita boleh kenal sesama-sama kita punya rakan seperjuangan kita. Okay, jadi dengan cara ni kita boleh rapat dengan kita punya pasukan. Dalam Y3 Asia, okay, kami ada in-house team dan juga home based team. Ada dari Penang, merata-rata tetap buat jualan. Okay, macam mana kami nak merapatkan kami punya ukhuwah? Baru ni kami ada travel ke Penang, kami jumpalah tim kat sana, makan-makan dan sebagainya, berdiskusi apa sales idea yang kami akan share bersama-sama. So itu sebenarnya lebih merapatkan ukhuwah antara kita dengan pasukan kita. Okey, macam baru-baru ni, dalam-dalam ni kan ramai ni yang baru kenal saya kan daripada pasukan Asma. Okey, ada daripada Sarawak. Hai. Semua ni top-top sales ni. Okey. So, macam baru ni saya dijemput oleh Puan Fadilah untuk hadir ke award. Okey, makan-makan bersama seluruh ejen, seluruh stokis yang ada. Saya sendiri seronok sangat mengenali tim Asma. Okey, sangat hebat pasukan-pasukannya. Macam mana seorang founder yang hebat, yang boleh yang boleh jayakan seluruh pasukan yang ada. Okey, tentunya dia seorang founder yang macam ni, dia banyak berkorban untuk dia beri everything kepada pasukan dia. Ini yang saya nampak sendiri depan mata saya. Okey, sangat enjoy masa saya hadir ke orang kata makan-makan award diorang. Ui, best kan? Dan ini yang saya nampak, Grand Award yang macam ni sangat bagus. Sebab apa? Kita saling mengenali. Saya nampak ada yang masih bekerja, tetap enjoy dengan buat jualan. Ada yang housewife, enjoy sangat buat jualan. Diorang sangat committed. Okay, that's why saya buat topik malam ni. Okay, sales goal yang sukses. Okay, sales goal yang sukses bergantung kepada pasukan yang committed. Okay, dari situ baru tahu.
Okey, sesuatu produk nak dibangunkan, kalau tak ada team yang committed nak buat, kalau tak ada team yang percaya produk tu bagus, boleh berjaya tak? Tak boleh. Okey, jelas sekali tak boleh. Dia kena ada team yang sangat committed. Okey, macam saya nampak sendiri dalam Asma punya team, hai, sangat committed. Okey, itu saya nampak good competition lah, persaingan yang baik. Mereka boleh duduk sama-sama masa makan, boleh share apa strategi yang mereka buat untuk mereka achieve sales sekian-sekian, macam-macam award ada. So daripada situlah mereka berkongsi banyak sales idea. Alright, dah semalam sampai hari ni masih lagi komen ataupun masih lagi tag-tag di Facebook menunjukkan apa aktiviti yang mereka dah buat. Alright. Okey, jadi itu 3 kaedah yang saya dah share berkenaan dengan sales goal. Okey, macam mana kita nak letakkan sales target supaya tim sales kita committed dengan sasaran jualan yang kita tetapkan. Alright. Saya nak buat recap. Cik Puan, hai Cik Puan Soliha, saya sebut sikit. Hai Cik Puan Ji Alias. Hai Tuan Badrul. Welcome to Sales Melina. Hai Cik Puan Siti. Hai Cik Puan Nur Azila. Okay, welcome to Sales Melina. Okay, bagi yang baru join live malam ni, alright, sebenarnya hari ni adalah siri yang ke-90. Okay, selepas ni setiap 2 hari anda boleh bersiaran secara live dengan saya, okay, di Facebook page Adila Rahim. Dan boleh juga subscribe di YouTube channel Adila Rahim. Anda boleh study mana-mana tajuk yang anda rasa nak cover tajuk tu, nak belajar berkenaan dengan topik tu, so boleh ke YouTube channel. Alright, mudah saja. So saya izinkan berkongsi ataupun berbincang, ambil semua konten-konten saya, bincang semula dengan pasukan anda. Dari situ baru anda boleh tahu topik yang saya share ataupun tips yang saya share ni bersesuaian ataupun tidak dengan jualan yang anda nak jalankan ataupun aktiviti yang anda nak jalankan. Okey, so saya buat recap sikit. Ada 3 kaedah. Saya share kepada anda ada 3 kaedah. Kaedah yang pertama, okey, macam mana kita nak letakkan sales target kepada pasukan jualan supaya sama-sama committed untuk capai sasaran. Yang pertama adalah kita kena tunjuk gerak kerja bagaimana kita nak dapatkan sasaran tersebut. Okey? Yang kedua, kita kena letakkan SOP pada setiap aktiviti salesperson. Okey? Kita kena ada SOP dia. Yang ketiga dan yang terakhir, kita kena bina bonding ataupun kita kena bina hubungan. Sebelum kita bina hubungan dengan pelanggan kita, kita kena bina hubungan dengan pasukan kita, orang yang terdekat dengan kita, orang yang boleh bagi idea pada kita, orang yang boleh bagi sales idea pada kita, orang yang boleh sama-sama motivate kita untuk kita jalankan aktiviti jualan. Alright? Okay, itu saja perkongsian saya malam ni berkenaan dengan sales goal. Jadi saya nak buat kesimpulan sebelum saya end live. Kita sebagai seorang salesperson yang hebat, kita perlu fleksibel dengan trend
behavior pelanggan sekarang. Kita perlu alert dengan behavior pelanggan sekarang. Kita tahu proses jualan dalam bisnes kita mengikut industri masing-masing. Mungkin apa yang saya kongsikan pada anda ianya umum, okey, sebab ini secara live. Okey, nanti anda sesuaikan dengan industri masing-masing. Alright, bila kita tahu, bila kita faham dengan apa yang dibincangkan ni, barulah kita tak panik. Kenapa susah sangat kita nak closing prospect. Okey, semoga saya doakan anda semua yang menonton, okey, dapat buat jualan yang awesome. Semoga berjaya. Okey. Alright, jangan lupa follow channel YouTube Adila Rahim sehingga kita berjumpa lagi 2 hari di Facebook page Adila Rahim. Okey? Alright, itu saja. Saya nak end live dulu. Happy selling and happy sales millennial. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.